Beberapa hari lepas saya ada baca berita yang tajuknya ditipu sindiket pelaburan Bitcoin. Jadi kita tak boleh jadi headline reader saja, kita kena baca isinya jua. Jadi jom baca dengan saya. Kuantan, hasrat seorang perniaga meraih keuntungan berganda tidak kesampaian apabila kerugian RM186,923 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan Bitcoin yang tidak wujud. Mangsa mula melabur daripada bulan Jun sehingga bulan Julai lalu dan memasukkan modal di antara RM2,100 sehingga RM55,636 ke dalam 10 akaun peribadi. Jadi, akaun peribadi tu kita nak masukkan kepada akaun peribadi, itu adalah lampu merah yang pertama. Yang kedua, orang yang kita buat transaction tu kita kenal ke tak? Kalau tak kenal, itu lampu merah yang kedua. Yang ketiga, Bitcoin yang dibeli tu adakah kita dapat terus ke dalam kita punya digital wallet? Kalau tak dapat, itu lampu merah yang ketiga. Jadi buat mereka yang belum faham lagi, mari dengar Abang nak explain. Bitcoin adalah digital asset. Ini bermaksud Bitcoin tiada dalam bentuk fizikal, hanya ada dalam bentuk maya, boleh jadi online, boleh jadi juga offline. Saya buat contoh fizikal ya, supaya senang untuk kita faham. Let's say saya nak membeli Bitcoin sebanyak RM10. Itu contoh. Jadi untuk membeli Bitcoin, yang pertama saya nak kena ada duit, mesti of course. Selepas tu saya nak kena ada digital wallet. Bila saya beli Bitcoin ni menggunakan duit RM10, Bitcoin ni terus dihantar kepada saya punya digital wallet. Macam tu. Untuk selamat, biasanya kita membeli Bitcoin ataupun kripto dekat Digital Asset Exchange. Benda ni macam money changer kalau untuk duit, tapi dalam kes ni kripto ataupun mata wang digital ataupun digital asset tadi. Jadi dekat Digital Asset Exchange ni biasanya kita boleh create digital wallet. Jadi Bitcoin yang kita beli dekat exchange tu, dia orang terus hantar kepada kita punya digital wallet. Ada 4 Digital Asset Exchange yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Yang pertama Luno, yang kedua MX Global, yang ketiga Synergy dan yang keempat Tokenize. Jom kita sambung baca berita tadi. Ketua Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata mangsa tertarik dengan pelaburan Bitcoin selepas melihat akaun Instagram suspek yang diperkenalkan di website Uniswap. Apa yang kita tengok di Instagram tu bukan semuanya real. Boleh jadi juga apa yang kita tengok tu adalah fake. Untuk dalam konteks Bitcoin, Bitcoin bukanlah pelaburan cepat kaya. Bitcoin adalah digital asset. Harga Bitcoin ni dia agak volatile kalau kita nak bandingkan dengan aset-aset yang lain. Maksudnya turun naik harga tu agak drastik. Jadi penurunan ataupun kenaikan sebanyak 20 ke 30% tu macam benda biasa di dalam market kripto. Ibarat makan roti pagi-pagi, minum teh. Macam tu. Oleh sebab itu, sebelum invest, kita kena betul-betul faham mengenai pelaburan yang kita nak buat tu. Bukan untuk market kripto ataupun Bitcoin saja. Sebelum kita membuat pelaburan, kita mesti membuat research dahulu. Do your own research first. Tanya Pak Google dulu. Kita tengok pendapat orang-orang yang bijak pandai dalam bidang tu. Kita jangan tengok satu sumber saja, kita tengok daripada pelbagai sumber. Sebelum kita melabur juga, kita kena faham position kita. Adakah kita ni seorang trader? Adakah kita nak posisikan kita sebagai trader? Maksudnya kita nak membeli dan menjual dalam masa yang singkat, ataupun kita nak positionkan kita sebagai investor yang kita nak membeli untuk hold long term. Jadi macam mana kita nak beli? Kita nak menggunakan teknik apa? Adakah dollar cost averaging? Jadi macam mana nak hold position? Bila nak jual? Itu semua kita kena faham sebelum kita membuat pelaburan. Fahamkan dulu baru melabur.